Warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya, Cikgu Azrina, founder Tuition Cikgu Azrina atau TCA. Jadi kita berjumpa sekali lagi pagi ni. Okey, apakah kepakaran kami? Kepakaran kami di TCA ialah membantu para pelajar yang lemah dan yang rasa tak yakin untuk mencapai kejayaan lebih cemerlang dalam subjek-subjek teras di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sehinggalah mereka mampu masuk universiti dengan yakin dan orang kata dengan berjaya dengan penuh yakin. Maknanya sebelum ni dia rasa macam boleh ke kan? Tapi insya-Allah ya dengan orang kata bimbingan cikgu-cikgu yang berpengalaman, yang berkemahiran di TCA, Tuition Cikgu Azrina, dan juga dengan tekad, dengan usaha, dengan potensi diri yang telah kami cuba bukakan, insya-Allah boleh berjaya. Apa-apa pun jatuh pada diri kita juga sendiri. Okey, baik. Perkongsian cikgu pada pagi ini ialah berkenaan dengan satu isu ni. Bukanlah isu pasal yalah kan you all ni semua dah nak masuk, orang kata nak ambil SPM dah tahun depan bulan 3, betul tak? Tapi kena daripada lah ni lah, duk kena fikir-fikir dah. Apa orang kata nak masuk matrikulasi ke, nak masuk nak buat diploma ke, nak mohon asasi ke, ataupun nak orang kata nak ambil STPM ke, ataupun try kerja. Sebab tu dah tajuk kita pagi ni, menyesal pilih masuk program matrikulasi. Alamak, apa nak menyesal tu kan? Tapi cikgu, kami belum lagi ambil SPM. Kami ada juga yang kata kami baru masuk form 4 lagi, dahsyat kami baru nak masuk form 1. Oi, cikgu dah bawa tajuk dah macam ni ya, menyesal pilih masuk program matrikulasi. Ya, ada betul ada tak? Ya ke? Tu yang kita nak cerita pagi ni. Ya. Okey. Orang kata menyesal pilih masuk matrikulasi, ya. Sebab apa? Bukannya boleh capai cita-cita hajat mereka pun kan. Masuk matrikulasi beria-ria nak jadi accountant. Dah last kena buat degree marketing. Parah, tak minat lah cikgu marketing. Ya, nak kena pergi promote barang, buat marketing tentang produk semua. Saya bukan orang macam tu kan. Lah berhenti. Separuh jalan belajar, berhenti. Ataupun duk main tukar kursus sana, tukar kursus sini. Kan, ada pula yang kata buang masa sajalah cikgu masuk matrikulasi ni. Lebih baik saya kerja, dapat untung, masuk gaji bulan-bulan. Kan, duit berkepuk-kepuk masuk. masuk. Jadi macam mana lagi untung kan duit tu masuk kan banding ilmu, ya ke? Ilmu tak untung ke? Kan kadang-kadang kita ilmu ni nampak kita nak kena berkeluar modal untuk ilmu, tapi jangka panjang tu kalau hampa nak tahu lah kan ya, nikmat daripada ilmu tu sebenarnya sangat tinggi. Sangat-sangat tinggi sebenarnya. Ya, kadang-kadang kita tak terbayang pun macam cikgu. Bila cikgu buat degree, lepas tu cikgu fikir nak buat master. Bila buat master tak terfikir pun kata master ni apa orang kata apa nak naik gaji ke, nak orang kata mohon kerja lain ke pakai master ni. Sebenarnya bila cikgu buat master, cikgu lebih kepada macam nak mendalami ilmu sebab cikgu punya bidang masa buat degree kesusastraan, English literature. Jadi macam cikgu rasa nak menambah lagi ilmu tu. Bila cikgu start buat masters kan, rasa macam ya Allah, macam biasanya langit dengan bumi. Punya banyaknya ilmu tu, Masya Allah, ilmu tu sangat banyak dan manfaatnya Alhamdulillah. Berkat pada masters yang cikgu pun tak terfikir, cikgu berjaya orang kata mengajak peringkat ialah mengajak di college pun latar belakang cikgu asal mengajak college kan, tapi boleh buat mengajak sampai peringkat degree ya. Cikgu mengajak pelajar jarak jauh, cikgu-cikgu yang nak buat degree tu okey, ada paper yang cikgu dapat mengajak mereka berkongsi ilmu cikgu kan. Sebab cikgu buat masters pun masters in literature juga kan. Memang minat literature sebenarnya. Okey. Lepas tu
Itulah yang kata betul ke semua ni kan. Lebih baik tak payah belajar lah. Terus bekerja, tapi okeylah masa zaman cikgu dulu kan, ada orang kata jangan kerja lagi, terus sambung belajar, nanti bila kita kerja kita dah mula duk fikir macam apa orang kata, gaji, duit dah banyak, nanti kan dah tak minat. Tak tahulah, cikgu rasa macam notion atau pandangan tu cikgu tak berapa nak setuju sepenuhnya. Sebab apa tahu, cikgu rasa macam bila cikgu kerja, cikgu buat part time master setahun 5 tahun cikgu ambil paling maksimum, dan nama cikgu agak popular juga dalam jabatan. Sebab apa? Setahun setengah buat macam masuk kelas lagi baki tu nak siapkan tesis macam menghilang Sat, kononnya kan. Ambil lah cuti Sat. Ilham saja satu semester habis kan. Lepas tu barulah alhamdulillah lah kan tak tergerak juga untuk buat. Tapi cikgu rasa bila cikgu kerja, cikgu ada juga keinginan nak belajar, dan dia tak mengganggu. Orang kata bila dah kerja ni kan kita dah tak ingat nak belajar. Tak juga sebenarnya tahu. Kadang-kadang kan bila kerja tu memotivasikan kita untuk sambung belajar. Kan? So pada siapa yang ada masalah keuangan lah ni, dan dia tak boleh masuk matrikulasi walaupun dia minat ke apakah, ataupun asasi walaupun dia banyak sangat dia nak masuk form 6 pun dia ada masalah keuangan ke apa ke, tak apa, kerja saja. Cumanya macam adalah pro and cons. Kerugian dia alam universiti itulah kan. Bila kita buat full time, kita duduk dalam asrama ataupun duduk dengan kawan-kawan, dia rasa lain sikit lah suasana tu. Tapi tak apalah kan. Kita nak orang kata achieve yang capai yang hujung tu, supaya esok ni apa yang kita dapat hasil tu dapat bagi manfaat pada orang lain. Betul tak? Cikgu ada juga terbaca baru ni satu pelajar yang sangat cemerlang tapi tak dapat masuk universiti. Itulah kadang-kadang kan rezeki orang ni macam-macam masalah. Cuma cikgu doakan pelajar tu dapatlah tempat, dapat peluang. Takut mungkin salah pandang ke apa kan. Okey, nah lah ni patah balik pada program duduk orang kata duduk cerita sana sini nak patah balik pada apa tajuk kita kali ni. Nah, so you all kat luar sana nak ambil SPM kan tahun ni, betul tak? Tu. Jadi siapa yang menonton pagi ni boleh kongsi dengan kawan-kawan yang lain, nak bagi tahu program kalau lepas SPM ada banyak pilihan. Siapa yang dapat keputusan yang sangat cemerlang, banyak sangat A tu, boleh mohon asasi, program asasi. Ataupun kalau tak nak asasi ni boleh terus masuk universiti. Dia memang dah rasa terus alam universiti. Macam yang cikgu cerita dalam apa orang kata live cikgu sebelum ni. Kalau matrikulasi pula, dia alam sekolah sebab dia di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia kan. Macam baru ni punya kes lah, yang kes dera pukul kawan, ragging semua kan. Itulah dah elok-elok dapat tempat pergi buat perangai pula ish. Jadi matrikulasi ni dia suasana macam sekolah lagi Cik Oi nak Abang Mai. Cumanya macam kita katalah, sebelah kaki dah masuk universiti, lagi sebelah ni kita duduk belajar lagi lah. Satu lagi buat diploma. Diploma ni dah masuk macam ala universiti juga sebab dia buat kat universiti. Dan cuma tempoh dia lama sikit, nanti cikgu akan buat sesi pasal diploma pula, live diploma. Dan satu lagi STPM. STPM memang macam orang tu sekolah betul. Zaman cikgu ambil STPM memang kami baju sekolah lah, betul. Kan pergi sekolah buat STPM. Tapi lah ni dia dah buat macam college kan, macam kat Penang cikgu tengok dekat orang kata apa Convent Green Lane tu, dekat sana tu, sebelah sana tu ada satu college memang untuk form 6 kan. So dia dah up lah sikit. Lepas tu kalau tak mau juga macam cikgu kata tadilah, pilihan tadi hampa boleh lah kerja dulu. Lepas tu kerja dah ada duit dah sikit, sebab lah ni duk PKP duit tak ada kan. Lepas tu sambunglah belajar. Cuma kekurangan dia alam. Itulah kan alam belajar dekat universiti. Orang kata duduk kat asrama gerbak gedebuk tu memang orang kata nikmat dia lain lah kan. Tapi tak apalah, kita tengah tak ada duit, kita korban sikit. Macam cikgu kata lah, akhirnya kita dapat apa yang kita nak kan, cita-cita kita. Okey, kalau matrikulasi ni dia macam cikgu katalah sebelah kaki dekat college, dekat pusat matrikulasi, lagi sebelah kaki dekat universiti. Sebab apa? Sebab
90% lah ya, 90-95%. Kalau kita buat betul-betul, even 100% lah kalau sungguh-sungguh belajar, 100% memang boleh dapat universiti. Ya, kena mohon UPU lah ya. Lah ni UPU online kan, boleh mohon. Semuanya online lah ni. Cumanya yang dikatakan sebagai dia apa kata membunuh impian kita kan. Apa tajuk cikgu tadi? Tu dia, menyesal pilih program matrikulasi. Memang adalah yang akan menyesal sebab cikgu rasa katalah matrikulasi dengan asasi lebih kurang sama. Kita kena kata kita memanglah aim kita nak degree yang kita nak, tapi kalau nak degree yang kita nak, kalau kita ambil matrikulasi kena belajar sungguh-sungguh, habis-habisan kena belajar. Ya, sebab saingan sangat banyak. Ya, dan dia ada saluran dia akan hantar. Dia bukan kata saya suka lah bagus ya budak ni, kita bagilah yang dia nak kan. B ni tak sukalah dia ni, tak payahlah bagi program yang dia nak kan. Dia tak macam tu. Dengan cara pemilihan dia macam student ni kita kena redha lah program apa yang dia dapat nanti. Contohnya kan macam ada kes pelajar tu dapat 3.9 ya. Tapi tak dapat medik. 3.95 tak dapat medik. Dia macam apa dapat redha lah, sami'na wa ata'na, terima saja. Okey. Jadi sebab tu siapa yang ambil program matrikulasi awal-awal set dalam kepala program-program yang berkaitan. Ya, contoh kalau medik dia kena set siap-siap yang dia boleh pilih medik. Doktor perubatan dia boleh pilih macam apa panggil tu kalau yang cek mata tu semua kan ya, mungkin ahli biologis ya yang berkaitan apa tu yang ahli kimia ya, CSI ke apa ke yang berkaitan. Kena set dah dalam kepala dia, takut esok ni kat situ mereka hantar sebab medik tak dapat, mereka hantar kat tempat lain pula. Itulah maksud cikgu tu. Ya, ni tak dia duk fikir medik, doktor lala dapat CSI. Menangis dia, tak nak CSI. Tak nak walaupun glamour macam mana pun. CSI Vegas. Tak nak pergi Vegas jadi doktor juga kan. So hampa kena set lah awal-awal, set siap. Kata kalau nak cita-cita accountant, tup dapat belajar dapat 3.6 saja. Tak dapat accountant, dia hantar lah pergi pengurusan perniagaan ke apa ke. Kena terima lah, kena redha kat situ. Okey, jangan frust sebab cikgu ada kawan yang cikgu kenal, dia tak dapat apa yang dia nak, dia frust, dia berhenti separuh jalan. Dia tinggal macam tu je, dia tension. Ya, ataupun ada orang yang dia dah set, dia nak sambung macam ni, tak dapat, dia terus berhenti tanpa ada apa-apa degree. Padahal masa SPM dulu banyak A, dia masuk matrikulasi tapi tak capai. Kan? Itulah. So, tu yang dikatakan sebagai dia boleh, orang kata yang dikatakannya bukannya boleh capai cita-cita pun. Dia tak capai cita-cita sebab apa? Sebab dia duk aim nak yang tu juga boleh. Kalau nak yang tu juga, contohnya dia nak jadi apa lagi, dia nak jadi engineer kan, tapi dia kena belajar lah betul-betul habis-habisan all out. Andainya ditakdirkan dia tak dapat apa yang dia nak, kena redha. Kadang-kadang Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita rancang, kita ingat yang itu yang terbaik untuk kita. Kan, kadang dan nampak cantik dan tiba-tiba Allah bagi benda yang macam ni pula ya. Pengurusan perniagaan dia rasa tak cantik lah, tak glamour lah. Tuk-tuk, wow, dia jadi orang kata celebrity businessman. Contoh kan, kalau dia ambil accountant mungkin dia nobody. Dia dah masuk perniagaan, dia jadi somebody. Kan, tengok-tengok dia dah jadi dapat masuk kerajaan sampai ke pangkat jusa kan, berkat pada dia punya degree dalam pengurusan perniagaan tadi ataupun ekonomi ya, tiba-tiba dapat ekonomi, tengok dah jadi pakar ekonomi, lecturer ekonomi ya, sekarang dah ada title profesor. Kita tak tahu ya aturan yang Allah bagi pada kita tu semua.
Ya, kita usaha, dia memang berusaha, tapi ditakdirkan Allah masa tu ada halangan tertentu, dia tak dapat capai keputusan macam 4 flat ke 3.9 ke, dia tak dapat. Jadi dia apa orang kata mungkin dia dapat 3.6 jadi dia tak dapat accounting, dia pergi dapat pula ekonomi. Jadi janganlah sedih dan kecewa. Setiap aturan Allah tu memang cantik untuk hamba dia. Okey. Cuma janganlah tak belajar lepas tu frust, tak dapat apa yang dia nak. Padahal bukan main dia hura masa dekat matrikulasi dulu kan. Lepas tu dia salahkan matrikulasi ni memanglah membunuh cita-cita dia lah. Hajat tak sampai lah. Ya. Lagi untung kalau kerja macam-macam, cuma cikgu beritahu awal-awal lah macam ni lah nature matrikulasi ni ya. Okey, cikgu nak kongsi sikit pasal mana dia ni? Dia lari lah pula dah. Sana dia berlari pula. Cikgu nak cerita pasal pasal matrikulasi ni jugalah. Okey, program syarat kelayakan minima program matrikulasi Kementerian Pendidikan Malaysia ni ini tak tahu kalau ada yang perubahan terkini ya. Yang ni yang cikgu dapat kongsi sekarang. Okey, program matrikulasi ni dia menawarkan ada dua, iaitu program matrikulasi sistem 2 semester dan program matrikulasi 4 semester. Ni ada dua jenis program matrikulasi, kena tahu. Hak yang program matrikulasi 2 semester ni kira setahun lah ya. Apa dia? Jurusan sains, jurusan kejuruteraan, jurusan perakaunan, jurusan perakaunan profesional. Kalau jurusan perakaunan profesional ni untuk Bumi Putra sahaja. Kalau jurusan sains, kejuruteraan dengan perakaunan biasa ni, ini memang yang bukan bumi pun boleh terlibat sama, boleh mohon sama. Okey, dan untuk program matrikulasi 4 semester hanya jurusan sains dan Bumi Putra sahaja yang dibuka, okey. Dan syarat kelayakan permohonan pula untuk jurusan sains mesti ada SPM lah ya. So apa cikgu rasa yang ni boleh tengok kot, dia standard je bahasa Melayu, kena ada dia daftar, dia belajar bahasa Inggeris, sejarah, matematik tambahan, kimia dan salah satu mata pelajaran sama ada fizik atau biologi. Lepas tu jurusan kejuruteraan pula dia mendaftar subjek, maksudnya masa SPM ni dia ambil subjek ni lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik tambahan, kimia, fizik dan satu daripada mata pelajaran berikut lah dia bagi senarai ni, biologi, sains tambahan, teknologi kejuruteraan, pengajian kejuruteraan awam yang berkaitan dengan kejuruteraan lah ya. So siapa yang ambil STEM tu kan masa form 4, form 5 tu. Even sains rumah tangga pun ada, reka cipta pun ada. Siapa yang ambil subjek-subjek tu tak apa. Salah satu tu ada prinsip perakaunan, perdagangan, ekonomi boleh. Sebab dia salah satu daripada mata pelajaran berikut. Yang pasti untuk engineering, jurusan engineering, dia mesti mendaftar subjek bahasa Melayu, bahasa Inggeris, sejarah, matematik tambahan, kimia, fizik dan salah satu. So untuk engineering, bio tak penting sangat. Okey? So senang cakap lah, untuk jurusan perakaunan pun sama. Jadi tak payah risau, semua subjek yang hampa ataupun you daftar masa SPM tu memang adalah dah cover dalam ni. So cikgu tak payah nak sentuh sangat. Cuma cikgu nak cakap pasal kelayakan. Kelayakan minimum kalau nak mohon matrikulasi jurusan sains. Dengar sini. Okey. So apa dia? Kalau jurusan sains, bahasa Melayu paling kurang dapat C. Bahasa Inggeris paling kurang C, matematik paling kurang B, matematik tambahan paling kurang C, kimia C, fizik atau bio. Ya, C. Dan lulus sejarah. Cuma cikgu nak abang kalau boleh jurusan sains ni, kalau boleh fizik dan bio sama. Ya, ambil saja. Terutama medik. Ramai yang tanya cikgu dalam cikgu punya video YouTube kan. Cikgu kalau nak jadi doktor kena ke ada bio? Ya, kena ada bio. Atau kena tak? Of course itu kena ada bio. Kena tak ada fizik? Yes, of course kena ada fizik. Senang cakap kalau nak ambil medik mesti kena ada 3 rangkai sains ni.
Ya, fizik, kimia dan bio mesti kena ambil, ya. Dan lulus sejarah. Now, yang dia bagi sini syarat minimum. Tapi hampa janganlah ambil yang minimum. Tolonglah ambil yang maksimum. Kalau nak masuk matrikulasi memang muka A lah, senang cakap. Ya, kurang-kurang pun 1B pun okey, ya. Tapi bukan apa, saingan sangat tinggi. Tu yang abang mai, saingan tinggi tu yang pasal kena biar kita pick up maksimum, ya, bukan yang minimum. Okey, apa dia pengkhususan sains dia? Ada berapa ni? 3, iaitu aliran sains hayat. Sains hayat ni yang dia nak ada matematik, fizik, kimia, bio. So siapa yang nak ambil medik, nak buat medik nanti bila matrikulasi kena ambil aliran sains hayat dan pastikan SPM memang kena skor A dalam matematik, kimia, fizik, bio. Jadi kalau siapa yang duk tanya cikgu, fizik kena ambil juga ke dalam untuk medik? Ya, memang. Cuba tengok hampir semua syarat permohonan program perubatan memang dia nak 3 sains ni, ya. Okey, macam mana pula dengan aliran sains fizikal? Untuk sains fizikal kena ada matematik, kimia, fizik dan sains komputer. Okey. Sini bio tak ada. Ya, untuk aliran sains, maknanya penekanan dia lah, ya. Untuk aliran sains komputer pula kena ada matematik. Tapi pelik. Sains komputer nak kena ada matematik, kimia, bio dan sains komputer. Fizik tak ada pula kat sini. Nampak tak ada perbezaan antara sains fizikal dan sains komputer? Cikgu rasa sains komputer ni CSI cyber ni. Okey. Kalau siapa minat dengan CSI Cyber, cikgu semalam tengok CSI Cyber. Belum lagi CSI Cyber, tapi dia macam satu main cast dia tu masuk dalam cerita CSI. So CSI Cyber dia cerita internet kita ni macam iceberg. Okay, so apa yang kita dapat is the tip, bahagian hujung tu. So siapa yang masuk yang masuk jurusan CSI Cyber ni, dia akan berkaji sampai ke bawah iceberg tu, yang belah dalam gelap tu, itulah depa ada kat situ. CSI Cyber ni, depa ada kat situ. Jadi jangan duk main-main lah dengan orang CSI Cyber. Malaysia ni antara terbaik jugalah CSI Cyber kita di dunia. Okey, jurusan kejuruteraan pula, apa yang dia nak kena dapat, minimum grade dia bahasa Melayu C, kalau bahasa Inggeris C. So ada yang tanya, cikgu bahasa Inggeris saya D macam mana? Memang susah lah harapan tu kan, payah sikit lah nak abang. Okey, seterusnya matematik B, matematik tambahan C, fizik C, dan salah satu daripada banyak senarai subjek ni dapat C. Cuma dia nak kimia tu lulus, sejarah lulus. Cikgu kimia saya fail macam mana? Fail tak boleh buat apa. Fail balik kampung je lah kan. Tak boleh lah. Tak boleh mohon dah lah kalau fail. Okay. Mata pelajaran pengkhususan jurusan kejuruteraan. Okay, engineering lah ni ya. Dia ada 4 aliran, iaitu aliran kejuruteraan asas. Apa dia nak kena ada kalau siapa yang minat dengan basic engineering ni? Matematik, kimia, fizik, basic engineering. Jadi form 4 tolong belajar basic engineering. Okey, ambil subjek tu kalau ada lah, tapi susah lah, bukan semua sekolah nak offer subjek macam ni, betul tak kan? Lepas tu aliran kejuruteraan awam. So kita biasa dengar civil engineering, electrical, electronic engineering. Kita jarang dengar ke aliran kejuruteraan asas ni. Okey, untuk aliran kejuruteraan awam pula, apakah subjek penting nak kena skor? Matematik, kimia, fizik dan kalau boleh ambillah paper kejuruteraan awam di peringkat SPM. Aliran kejuruteraan elektrik dan elektronik macam mana pula? Okey. So, sana. Ini mata pelajaran pengkhususan. So, mata pelajaran pengkhususan untuk, mana dia tadi?
aliran kejuruteraan elektrik dan elektronik, matematik, kimia, fizik, kejuruteraan elektrik dan elektronik. So bio tak payah. Memang tak belajar lah siapa kalau ambil kejuruteraan elektrik. Kalau aliran kejuruteraan mekanikal pula, okey, matematik, kimia, fizik dan kejuruteraan mekanikal lah. Memanglah mekanikal. Takkanlah kod kejuruteraan awam pula dah kalau dah aliran kejuruteraan mekanikal kan. Okey, seterusnya cikgu masuk ke jurusan perakaunan pula. Okey, jurusan perakaunan ni macam mana? Dia kalau dalam SPM, ya, ini siapa yang cikgu rujuk ni SPM 2020. Kalau 2021 cikgu rasa tak banyak perbezaan dia sebab cuma cikgu tak tahu sebab yang 2021 ni mereka ada perubahan banyak. So nanti kalau ada perubahan cikgu akan buat live, ya, cikgu akan maklumkan. Okey, untuk mata pelajaran untuk nak ambil perakaunan bahasa Melayu dia mesti dapat C, ya, kena masuk matrikulasi. Bahasa Inggeris C, matematik C, fizik C. Okey, lepas tu 3 subjek lain, memang dah panjang berjela kat ni. Kena dapat C lah dalam 3 subjek lain, sejarah macam biasa lulus. Nah, aliran perakaunan, mata pelajaran perkhususan, matematik, perakaunan, ekonomi dan pengurusan perniagaan. Okey, itu perakaunan. Perakaunan cuma ada satu saja aliran, iaitu aliran perakaunan. Okey, untuk jurusan perakaunan profesional pula, dia kena, ni dia rujuk pada grade SPM tahun 2019. Lulus ujian aptitude dan temuduga, ada temuduga. So cikgu rasa ni lebih pada orang dah bekerja kot. Okey, bahasa Melayu C, bahasa Inggeris A-, matematik A, matematik tambahan C dan 3 subjek lain mesti, tu dia kau A. 3 subjek lain tu, subjek apa yang kita dah pernah, yang kita ambil masa SPM tu lah, kena skor dapat A. Okey, mata pelajaran pengkhususan untuk perakaunan profesional ni seperti, tak, cikgu rasa bukan. Ini bukan orang dah bekerja. Ini professional accounting ni. Ini cikgu rasa level dia agak tinggi sebab tu kelayakan dia agak strict sikit bandingan yang tadi. So aliran mata pelajaran pengkhususan jurusan perakaunan, matematik, perakaunan keuangan, pengurusan perakaunan, accountant in business. Sebab itulah dia nak bahasa Inggeris paling kurang A-. Sebab semuanya in English. Okey, yang tadi tu untuk 2 semester. Kalau 4 semester macam mana pula? Okey, ada jurusan sains, memperolehi, ni cikgu rujuk SPM tahun 2020, mendapat sekurang-kurangnya grade C dalam bahasa Melayu, matematik dan bahasa Inggeris, lulus matematik tambahan, kimia, fizik atau bio, atau sains komputer dan lulus sejarah. So untuk 4 semester ni cuma jurusan sains. 4 semester ni dia relax sikit. Okey. Okey. So cikgu tak mau detail sangat dah sebab dah masa pun dah panjang dah ni, duk popek. Punya duk cakap dengan cikgu Azrina ni. Okey, so cikgu rasa setakat tu saja perkongsian cikgu hari ini berkenaan dengan program matrikulasi. Jadi kalau nak katalah kan program matrikulasi ni apa orang kata membunuh cita-cita kita, impian tak capai, lebih baik kerja, tak juga. Dia bergantung kepada apakah kekuatan kita, mampu tak kita bertahan untuk kita nak capai keputusan yang cemerlang. Kena maintain lah istiqomah, pastikan untuk dapatkan keputusan yang sangat cemerlang dalam program matrikulasi itu sendiri. Sebab saingan dia sangat tinggi sebab you all kena ingat bukan hanya setakat bersaing dengan pelajar matrikulasi, pelajar asasi, sebab ada juga asasi yang merentas universiti memang kebanyakan asasi belajar kat universiti itu juga. Tu kena ingat dia akan bagi prioriti pada pelajar asasi dia juga. Lepas tu diploma, and then STPM, dan juga dia ada juga buka kepada
orang yang dah bekerja sikit kota tu. Jadi nampak tak dia punya pecahan kota tu. Jadi kenalah belajar bersungguh-sungguh, doa kepada Allah supaya kita orang kata dapat apa orang kata tenang hati bila belajar. Ilmu di dada tu terbuka untuk menyerap apa yang kita belajar tu dan dapat apply balik kan. Mohon pada Allah lah selalu sebab dia yang Maha Pemberi. Okey, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk pagi ini. Cikgu Azrina, pengasas tuition Cikgu Azrina. So jangan lupa tahun depan intake baru. Okey, setakat itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.